Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam aku Fizio. Saya Muhammad Syarif bin Senan, merupakan fisioterapi anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam aku Fizio. Okey tuan-tuan, masa kita memang panjang hari ini dan saya rasakan saya nak kongsikan satu tajuk yang interesting tetapi mencabar. Okey tuan-tuan, sebelum tu saya ingin minta maaf dahulu jika tajuk yang saya ingin bincangkan kepada tuan-tuan ini memberikan rasa tidak selesa, tetapi sebagai seorang fisioterapi, tajuk ini amat-amat membantu tuan-tuan dan puan-puan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang 17 tahun saya di dalam bidang ini, tajuk yang saya nak kongsikan tuan-tuan dan puan-puan ini adalah berkaitan dengan warna-warna kahak. Okey tuan-tuan, kenapa saya pilih tajuk ini? Okey, antara sebab-sebabnya, kita berada di zaman pandemik, di zaman yang di mana sekarang negara kita menghadapi cabaran, seluruh dunia menghadapi cabaran dengan wabak COVID-19. Tetapi tajuk ini tuan-tuan saya pilih supaya ada asas-asas yang paling basic untuk tuan-tuan faham, untuk melihat kesihatan diri tuan-tuan sendiri. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya boleh katakan di dalam tubuh badan kita ni Allah dah ciptakan satu benda yang sangat kompleks, sangat berfungsi dengan baik. Tetapi kita sebagai manusia, apakah faktor yang perlu kita lihat, apakah faktor yang perlu kita tengok supaya kita tahu kondisi tubuh badan kita sendiri adakah berada di dalam keadaan yang sihat ataupun tidak sihat. Bagi tubuh badan yang normal tuan-tuan, jika kita batuk, selalunya dia tidak menghasilkan kahak yang banyak, dan ada ketikanya batuk itu tidak langsung menghasilkan kahak. So, warna yang selalunya terhasil bagi tubuh badan yang sihat ialah warna kahak yang berwarna putih. Pernah tuan-tuan batuk? Tak logik kalau kata tak pernah batuk kan? Okey, batuk ini kita boleh katakan merupakan salah satu mekanisme pertahanan badan yang secara automatiknya dia boleh terjadi dengan refleks. Apabila ada objek-objek asing yang masuk di dalam saluran pernafasan kita, masuk di dalam saluran pemakanan kita, secara semula jadi tubuh badan kita akan refleks, akan terbatuk dengan sendirinya tanpa kita gerakkan dia sendiri. Alright, apa yang saya ingin kongsikan tuan-tuan, kenapa saya katakan warna-warna kahak ini penting. Tetapi tuan-tuan, jika kahak itu berwarna putih tetapi dihasilkan dengan kuantiti yang banyak dan ianya berbuih-buih tuan-tuan, selalunya ini menunjukkan seseorang pesakit yang mempunyai masalah acute bronchitis yang boleh dikatakan kronik, selalunya menghasilkan kahak yang lebih banyak daripada normal. Okey tuan-tuan, untuk pengalaman saya sebagai fisioterapi ini dan juga sebagai pengukur aras kesihatan saya, pernah tak tuan-tuan batuk di waktu pagi semasa gosok gigi dan tuan-tuan ludah di sinki, dan tuan-tuan lihat warna lendir ataupun warna kahak tuan-tuan itu berwarna putih, jernih dan ada sedikit cair. Itu petanda yang baik tuan-tuan, kerana ini menunjukkan kahak yang tuan-tuan buang itu adalah kahak yang normal. Itu merupakan tiada tanda-tanda penyakit di dalam tubuh badan tuan-tuan. Selalunya juga tuan-tuan, bagi perokok-perokok yang masih baru ataupun kita panggil the new smoker, kahak-kahak yang dihasilkan juga berwarna putih, kuantiti yang banyak, dan juga ada ketikanya penghasilannya lebih daripada biasa. Dan selalunya saya melihat kepada pesakit-pesakit yang mempunyai sejarah pekerjaan yang melibatkan bahan kimia, mereka juga menghasilkan lendir ataupun menghasilkan kahak yang banyak, dan selalunya warnanya adalah warna putih. Baik tuan-tuan, benda ini kita fikirkan dan kita ingatkan di dalam kepala. Apabila berlakunya perubahan struktur kahak ataupun struktur warna kahak, sebagai contoh ianya bertukar menjadi warna hijau, warna kuning, ini menunjukkan berlakunya infections ataupun berlakunya jangkitan di dalam paru-paru kita. Dan ini melibatkan selalunya di waktu pagi, dan warna kahak ini selalunya dihasilkan dengan kuantiti yang agak pekat dan ada ketikanya menghasilkan bau yang kurang selesa.
Bagi pesakit yang mempunyai sejarah jangkitan pneumonia, ya, jangkitan saya katakan bronkitis, selalunya penghasilan kahak yang berwarna hijau sedikit coklat pun akan terjadi. So ini menunjukkan tubuh badan kita berada di dalam situasi yang boleh dikatakan jangkitan yang mengganggu sistem di dalam paru-paru kita sendiri. Ya tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini saya selalu nasihatkan kepada pesakit-pesakit saya, jika batuk itu menghasilkan darah, batuk itu menghasilkan warna yang seperti karat, ya tuan-tuan, coklat dan karat, dan kadang-kadang penghasilan kahak itu berterusan, maksudnya dia tidak berubah daripada pagi mereka batuk keluar darah, petang pun batuk berdarah dan malam pun masih lagi berdarah. Itu menunjukkan tanda-tanda yang agak serius. Sebagai contoh, simptom-simptom bagi pesakit TB ataupun pesakit batuk kering boleh juga menghasilkan batuk yang berdarah, dan yang kita risaukan adalah pesakit-pesakit yang mempunyai kesan tumor ataupun kita panggilkan kanser pada paru-paru juga menghasilkan batuk-batuk yang berdarah. Okey tuan-tuan, saya faham tajuk ini tidak memberikan keselesaan kepada tuan-tuan, kerana jika kita bercerita tentang tajuk ini, kita secara automatik akan terfikir warna-warna yang dihasilkan. Tetapi tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, fungsi kahak ini dia adalah merupakan salah satu sistem mekanisme pertahanan badan kita, di mana kahak-kahak ini dihasilkan di dalam paru-paru kita untuk memerangkap objek-objek ataupun memerangkap mikroorganisme yang terlepas melalui saluran pernafasan kita dan mereka terus ke paru-paru. Maka paru-paru kita akan menghasilkan lendir ini untuk mengelakkan ianya menjadi infection ataupun menjadikan jangkitan yang banyak kepada paru-paru kita. So secara otomatis bila penghasilan kahak ini menjadi terlalu banyak, maka tubuh badan kita akan melakukan sistem batuk yang dilakukan secara berterusan dan tanpa kita sedar. Dan dengan batuk ini tuan-tuan, jika tuan-tuan dapat mengeluarkan kahak-kahak ini, maka buang dan jangan simpan. Okey tuan-tuan, macam saya katakan tadi, warna-warna kahak ini terbagi kepada 4 jenis selalunya yang biasa kita lihat. Pertama adalah warna putih. Ini menandakan warna yang boleh dikatakan normal ataupun tidak ada mempunyai apa-apa jangkitan. Yang kedua, berwarna kekuningan dan juga kehijau-hijauan. Selalunya ini menunjukkan adanya berlaku infeksi, adanya berlaku jangkitan di dalam saluran pernafasan kita. Yang ketiga, adanya berwarna kehijau-hijauan dan coklat, ya tuan-tuan. Ini selalunya bagi perokok-perokok yang tegar ataupun mereka yang mempunyai masalah-masalah paru-paru yang kronik. Dan yang warna yang kita ketakuti adalah warna 4, iaitu kahak yang berdarah, ya. Kadang-kadang kita panggil fresh blood, darah yang memang betul-betul segar. Dan juga old blood, darah yang berbentuk macam saya katakan tadi, warna karat. Maksudnya darah yang dah lama di dalam paru-paru dan dia terkeluar juga jika dibatukkan. So keempat-empat warna ini memainkan peranan penting dan juga petunjuk kepada kami sebagai fisioterapi, di mana untuk mengetahui kadar optimum sesuatu paru-paru pesakit itu sendiri. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, saya harapkan perbincangan topik kita pada hari ini memberikan sedikit idea ataupun memberikan sedikit gambaran kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi nasihat saya sebagai fisioterapi, jika benda-benda ini berlaku kepada tubuh badan tuan-tuan dan puan-puan, pastikan tuan-tuan dan puan-puan mendapatkan rawatan yang betul. Pergi ke pusat-pusat hospital, pergi ke pusat-pusat klinik untuk melakukan pemeriksaan. Kerana setiap apa yang berlaku dan tanda-tanda ini memberikan sedikit gambaran kepada kita di mana tahap kesihatan paru-paru kita itu sendiri. Sekian daripada saya. Terima kasih. Salam Aku Fizio.